Dan setengah daripada orang yang mengikut hawa nafsu itu, dia buat contoh di sini. Macam mana ni nak faham ni ikut hawa nafsu? Macam mana ni? Ni dia buat contoh. Iaitu bahawasanya jika hadir dua orang yang berbantah-bantah. Dia buat contoh. Dan contoh ni macam-macam kita boleh nyatakan. Boleh kita keluarkan contoh-contoh. Ini salah satu dia. Salah satu dia. Apa dia? Iaitu apabila ada kalangan yang bergaduh, berkelahi, bertengkar, berbantah-bantah, itulah antara maksud dia. Berbantah-bantah, kelahi, bertikam lidah dan sebagainya. Atau orang yang berkelahi pada hadapannya. Atau dibawa ke depan dia. Atau betul-betul depan dia. Dia keluar nak pergi market. Tiba-tiba saya terserempak. Gedebuk-gedebak. Mereka bergaduh bunyi macam tu. Gedebuk-gedebak. Apa gedebuk kita pun tak tahu. Lantak pergi. Tapi bunyi macam tu. Kita pun pergi tengok. Wih, mereka ni bukan gedebuk-gedebak kat mulut. Tangan gedebuk, kaki gedebak. Gedebuk-gedebak. Gitu. Jadi dua orang berkelahi. Ataupun main habang kat kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, luangkan masa Ustaz lah ni boleh ke? Siapa ni? Ketak saya ni pasal apa? Ni mereka duk kelahi. Macam tu kan. Kita pun pilah. Itu kita buat sebagai contoh tambahan. Sama ada depan kita. Ataupun kita orang panggil supaya menjadi pendamai. Ni mereka duk kelahi ni. Begitu. Maka berkehendak pada hatinya yang benar itu bagi orang yang dikasihinya tertentu. Ni buat contoh. Tiba-tiba bila dia sampai ke tempat orang kelahi tu, orang gaduh tu, ataupun kejadian itu berlaku depan dia. Secara kebetulan. Tiba-tiba saja, tak syak duk elok. Siapa pula ni? Tak syak tu. Duk tengok mereka duk jalan elok. Pegang tangan pula. Kita tak sangka buruk. Tak sangka buruk. Jalan, pimpin tangan. Ustaz, tak baik Ustaz. No laki perempuan tak. Laki. Laki pun pegang tangan Ustaz. Rasa macam pelik. Jangan sangka buruk. Kita ni cepat sungguh nak sangka buruk. Mungkin mereka ni sahabat setia, lama tak jumpa. Duk pegang-pegang tangan tu tolak. Orang tu pun sengit nak jatuh. Dia kata, tak pernah aku orang tolak macam ni. Cari pasal. Boleh jadi tak macam tu? Duk kawan elok, tiba-tiba boleh play. Boleh Siapa tak boleh? Lepas tu Nabi pesan apa dia? Nabi pesan, nak kasih, ini saya olah baliklah ayat Nabi tu. Yang Nabi sebut habibaka haunan ma. Jadi maksud situ apa dia? Kalau kita nak kasih kepada seseorang, kasih yang berpada-pada. Sebaliknya serupa juga. Kalau kita tak suka ke satu orang, berpada-pada juga. Jangan kita serang, kita kutuk, kita hina, kita fitnah. Siapa? Meluat. Jangan Nabi kata. Tiba-tiba saja kita tersepit, kontu yang mai tolong. Jadi serba salah lah. Inilah yang kita duk hentam dia selama ini. Dia mai selamatkan aku, dia mai tolong aku. Rupa jugalah kalau duk rapat sangat. Rapat. Mai duk tidur sekali, mai duk makan minum sekali. Bimbang apa dia? Bimbang satu hari nanti dia jadi yang macam, bukan yang macam tu. Dia nak berkelahi, dia bermasam muka, boleh jadi macam tu. Jadi sebab itu berpada-pada. Dia konsep yang sebegitu yang disebut sebagai apa dia? Pertengahan. Macam tu. Khairul umur awsatuha, sebaik perkara itu pertengahan. Atau konsep yang disebut sebagai wasatiyah. Begitu. Jangan berlebih, jangan terlalu berkurang. Biasa-biasa sudah, biasa-biasa. Begitu. Jadi kita boleh
imbangkan keadaan apabila berlaku sesuatu. Tiba-tiba saja bergaduh. Begitu kan. Kita berkata, apa mereka ni duk elok tak sat, tiba-tiba dia tak 4 hari kita main kat belakang. Kan, dekat-dekat dengan mereka, seorang tu kita kenal. Bukan sekat kenal biasa-biasa, bukan sekat kenal biasa. Kan, bahkan rapat sungguh ni 5 kali belanja cendol. 5 kali belanja cendol ni seorang ni. Takut apa dia? Takut nanti kita berpihak kepada dia. Itu nama dia mengikut hawa nafsu. Begitu. Yang akhirnya berkehendak pada hatinya membenarkan salah seorang itu memang kita suka ke dia. Tak boleh. Boleh ke macam tu? Islam kata tak boleh. Tak boleh. Itu macam mana nak buat? Hang reti tak nak selesaikan masalah mereka? Tak reti. Tak reti, hang pergi cari siapa yang reti lah, senang. Saya boleh. Kalau boleh, dengar daripada kedua pihak. Macam dua-dua ni kita tak kenal. Baru nama dia berlaku adil. Ni video tanya pula yang kita kenal ni. Macam mana? Luka ke? Kesiannya. Yang hang jangan cakap banyak. Ni belah tu kita kata macam tu. Jangan cakap banyak. Aku tanya dia, bukan tanya hang. Macam tu lah, macam tu. Lah ni macam ni lah hang tu. Mana boleh macam tu? Tiba-tiba kono kata, nanti saya tak buka mulut lagi. Hang kena kunci. Aku mau dengar yang ni saja. Kira hang betul ya. Ni teruk tak boleh. Itu nama dia tidak adil. Tidak adil. Ini berhukum dengan hawa nafsu. Itu dia. Dan kerana inilah sebab ditanggalkan kerajaan Nabi Sulaiman. Ditarik balik kerajaan Nabi Sulaiman. Allah bagi, ni siapa dia pula Nabi Sulaiman? Tadi kita dah sebut dah. Ayah dia Daud. Nabi Daud alaihi salam. Ni cerita bab anak dia pula. Iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia suatu tampuk pemerintahan yang cukup hebat ketika itu. Iaitu Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi salam. Bila mai ke satu masa, Allah Ta'ala ambil balik kerajaan dia. Saya dengar Ustaz, yang saya tahu dia Raja Sulaiman, dia khalifah, dia hebat. Dia ada kuasa yang macam-macam, boleh kontrol jin apa semua. Kenapa Ustaz kata malam ni, kerajaan dia ditarik balik, dijatuhkan, ditumbangkan, digulingkan. Pelik Ustaz. Ni Nabi Ustaz, jangan buat main ni. Kita akan reka ni, terang-terang ni, Nabi Sulaiman dan kisahnya yang dikisahkan oleh Syekh Dr. Fatani. Tapi ada dalil, kita baca lagi dalil dia. Mengikut mana ayat ni sampai Allah Ta'ala ambil balik kerajaan Nabi Sulaiman. Siapa? Ni pasal dia. Inilah pasal dia yang kita sedang berbicara, iaitu berhukum dengan secara tidak adil. Nabi pun boleh buat macam tu ke? Ni antara fitnah, antara ibtila, ujian kepada para nabi ni, termasuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Ingat bila naik kepada tahap nabi tak diuji. Mereka ni raja ni, pemerintah, takkan pemerintah pula nak diuji? Jangan. Tak kira daripada dulu sampai kelar ni, pemerintah yang pegang kerajaan tetap akan diuji. Dia begitu. Kalau Nabi Sulaiman, Nabi yang Allah Ta'ala sayang pun diuji, kita yang biasa bila pegang kerajaan, tidakkah Allah Ta'ala tak uji? Terdedah dengan ujian. Baik. Apa kisahnya yang menyebabkan Allah Ta'ala ambil balik kerajaan Nabi Sulaiman? Yang demikian itu bahawasanya, ini kisah dia, beberapa manusia daripada ahli Jaradah
Beberapa manusia daripada ahli Jaradah, rakyat ataupun kaum Jaradah. Yakni isi negeri isterinya. Nabi Allah Sulaiman namanya Jaradah. Rupanya Jaradah ni siapa dia? Nama salah seorang isteri Nabi Sulaiman. Jaradah. Apa yang berlaku? Orang kampung lah kita sebut senang. Orang kampung, isteri dia yang bernama Jaradah. Bawa kes untuk dibicarakan dan Nabi Sulaiman memihak kepada kaum ataupun puak-puak daripada isteri dia. Jaradah ni, Nabi Sulaiman isteri dia ramai. Ramai-ramai, maka Jaradah adalah isteri yang istimewa lah pada diri dia. Dia sayang. Dia tatang macam minyak yang penuh kan, ibarat orang duk kata macam tu. Buah hati lain tanpa payung dan sebagainya. Ni. Ada kelebihan lah. Ada kelebihan siapa ni. Dia sayang ni lebih kan. Begitu. Tiba-tiba berlaku satu peristiwa. Bawa mai satu kes. Nak selesaikan dengan Nabi Sulaiman. Tapi bila dikenal pasti. Orang kampung isteri yang tersayang. Awal lagi nampak boleh ke depa ni lah. Maka adalah ia terlebih kasih perempuan kepadanya. Berhukum mereka itu kepada Nabi Sulaiman. Maka Jaradah ni kita yang dah sebut tadi, apa dia? Isteri yang paling disayangi oleh Nabi Sulaiman. Maka penduduk kampung isteri dia tu, mailah bawa satu kes untuk dibicara, berhukum kepada Nabi Sulaiman serta orang lain. Maka kasih bahawa dimenang bagi isi negeri Jaradah. Sebenarnya, maka menghukumkan bagi mereka itu, maka balakkan dia dengan ditinggalkan pun boleh, ditanggalkan boleh, maksud dilucutkan kerajaan Nabi Sulaiman. Begitu. Dan kita lihat mana yang saya sebut tadi, ayat ataupun dalil yang mengingatkan peristiwa ini. Iaitu dalam surah Sad sendiri. Dalam surah Sad sendiri, tadi pun kita dah sebut tentang Nabi Daud. Kita petik daripada ayat 26 surah Sad. Dan ini pula daripada ayat 34. Kita tengok ayat 34 surah Sad. Lepas pada ni boleh buka Quran kalau nak semak, nak tengok sungguh dalam Quran ayat yang Ustaz baca, contoh kan. Baik. Jadi ayatnya berbunyi, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaba. Tu ayat yang ke-34 surah Sad. Walaqad fatanna, sesungguhnya kami telah ibtila, kami telah uji Nabi Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi, dan kami serahkan kursi pemerintahan dia akan satu jasada, akan satu jasad. Kita baca dulu, lagi kita nak tahu jasad apa ni. Ambil alih duduk kat kursi Nabi Sulaiman satu jasad. Summa anab, lepas pada tu Allah Ta'ala pun terimalah taubat Nabi Sulaiman. Maka fatanna, ulama kata pada ikhtabarnahu, Allah Ta'ala uji Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursihi jasada. Jasada ni jasad tadi tu. Maka berkatalah Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Hasan, Qatadah dan selain mereka, yakni syaitan. Syaitan ambil alih kursi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni masa dia nak memerintah, dia duduk kat satu kursi dia. Singgah sana dia ada satu kursi. Kan? Jadi pakat berimpun, duduk tunggu arahan. Tiba kali ini bukan Nabi Sulaiman yang duduk kat kursi itu, tetapi setan yang duduk kat kursi itu. Jasadan, maka ulama-ulama kalangan sahabat, kalangan tabi'in,
mengatakan jasad di situ bermaksud syaitan. Syaitan jadi pemerintah ketika itu. Nabi Sulaiman tak ada kuasa waktu tu. Siapa tak ada kuasa waktu tu? Allah Ta'ala hukum dia disebabkan dia tidak menjalankan hukum secara adil dengan hawa nafsu, memenangkan puak-puak daripada isteri dia yang bernama Jaradah. Summa anab, kemudian dia pun bertaubatlah. Bertaubat, Allah Ta'ala bagi semula kerajaan Nabi Sulaiman itu semula Allah Ta'ala bagi balik. Mula Allah Ta'ala bagi, pasal Allah Ta'ala ambil. Pasal apa Allah Ta'ala tak bagi dia sambung kerajaan dia? Apa salah dia? Salah. Sebab apa? Sebab berhukum secara tidak adil. Begitu. Jadi itulah kisah dia panjang. Kisah dia panjang. Nabi Sulaiman ni bila dia masuk tandah, dia lucutkan cincin dia dan dia tak bagi kat siapa-siapa tolong jaga cincin dia. Melainkan satu orang yang dia amat percaya, yang amat dia sayang, tidak lain tak bukan Jaradah. Jaradah. Lepas tu Jaradah ni pun ambil cincin dia, cincin Nabi Sulaiman. Cincin ni ada kuasa pemerintahan. Pegang. Sementara Nabi Sulaiman duduk dalam tandah. Syaitan menyerupai dan mai kepada Jaradah minta cincin. Dia ingat Nabi Sulaiman. Mai cincin aku balik, bagi. Bila bagi dia pun serelum, dia ada kuasa memerintah. Nabi Sulaiman pun keluar daripada tandah, mana cincin? Saya minta lagi, saya dah bagi. Mana aku baru keluar. Nak cerita yang lebih lanjut, tuan-tuan boleh buka kitab-kitab. Antaranya tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, cerita dengan lebih panjang. Cuma di sini, dalam kitab yang kita sedang membaca ini, siapa jadi macam tu? Berhukum dengan hawa nafsu. Tak boleh. Ini nasihat kepada semua pemerintah. Berhukumlah secara adil. Jangan kerana hawa nafsu. Mai-mai pula orang kampung dia. Daripada mana ni? Sungai Bakap. Oh, Sungai Bakap. Tahu dah. Betul. Mereka tak kena. Mana boleh macam tu? Dengarlah dulu. Ingat. Mentang-mentang lah kampung sendiri. Daripada mana ni? Ini daripada Johor. Johor, kita pun orang Johor. Betul. Mana boleh macam tu? Pasal apa? Pasal dia kena dengar daripada dua pihak. Kemudian dia menilai. Siapa yang benar, siapa yang tidak dan sebagainya. Berlakulah secara adil. Kalau tidak, inilah. Kalau Allah Ta'ala boleh buat kepada Nabi Sulaiman, yang para Nabi dan Rasul ini maksum, terpelihara daripada salah silap. Kerana silap itu dia hukum, kita ni yang terang-terang buat jahat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un